Okey, sistem itu dibuat bertujuan untuk memudahkan sesuatu perkara itu. Jadi bila kita buat sistem, pastikan semua sistem itu ataupun aturan itu kita laksanakan, kita ikut, kita patuh, maka sistem itu akan berjaya. Tetapi kalau kita tak ikut sistem itu, bagaimana kita nak pastikan kejayaan dalam sistem itu sendiri? Jadi contoh nak buat sekarang ni kita tengoklah kita tengok banyak perkara. Contoh dalam urusan ekonomi, contohnya dalam perniagaan, kita kena tahu macam dikatakan apa yang dikatakan kehendak dan apa yang dikatakan keperluan. Jadi kita kena bijak membezakan. Kita kena bijak meletakkan di mana keperluan dan di mana kehendak supaya perjalanan perniagaan kita atau bisnes itu tersusun dengan baik, mendapat profit yang baik, tidak datangkan kerugian dan sebagainya. Begitu juga dalam kita menangani berbagai-bagai isu ataupun menangani berbagai isu. Contoh kita ambillah kes COVID. Kita ambil dalam kes COVID-19 ini. Kita katakan ada pihak pemerintah, contohnya kita ambil pihak pemerintah telah membuat satu sistem dan SOP, berbagai-bagai kaedah, dengan pendedahan, dengan sistem, dengan ulasannya, dengan pendekatan-pendekatan yang dibuat untuk membagi semua pihak memahami sistem itu. Jaga jarak, jaga SOP, pakai mask, jangan keluar, jangan pergi tempat-tempat yang tertentu dalam keadaan terdesak dan tidak perlu. Kalau tidak perlu, jangan keluar, contohnya. Tetapi kalau tidak ada yang mengikuti arahan-arahan begitu, maka COVID itu mungkin akan mudah merebak dan sebagainya. Kalau semua pihak mengikuti arahan, mengikuti SOP yang telah ditetap, semua pihak, tak kira siapa pun, maka insyaAllah mungkin SOP itu dapat kita kawal, dapat kita putuskan rantaiannya. Kalau kita ikut SOP itu, semua pihak. Tetapi kalau masih ada orang yang melanggar, ada pihak-pihak itu, aku susah, aku begitu. Semua orang susah kata sekarang ini. Semua pihak, semua orang dalam keadaan yang susah sekarang ini. Tetapi kalau kita patuh pada arahan, patuh pada SOP, mungkin kita boleh singkatkan proses itu. Kita selepas bila pandemik ini terkawal, rantaiannya terputus, COVID terkawal, maka semua pihak boleh berurusan, berniaga dan sebagainya. Yang terputus pendapatan dapat menguruskan pendapatan itu dengan lebih baik. Tetapi selagi mana COVID ini masih menyarang dan sebagainya, dan kita mempersoalkan itu, mempersoalkan ini dan sebagainya, benda ini tidak akan dapat mencari jalan penyelesaian. Sebab benalah apapun sistem dan sebagainya, orang akan tetap mempertikai, tapi tidak mencari di mana kesilapan kita. Adakah kita ini benar-benar patuh pada arahan yang dikeluarkan oleh sistem itu? Kita tanya diri kita balik semula. Adakah kita betul-betul patuh pada sistem itu? Kita tak langgar langsung sistem itu. Kita tanya diri kita sendiri. Jangan cepat kita nak menunding jari, menyalahkan berbagai-bagai pihak, tetapi kita tak nak salahkan diri kita. Adakah kita patuh? Begitulah. Sistem itu dibina untuk memudahkan sesuatu perkara. Contoh kita ambil dalam konsep pemerintahan. Setiap ketua-ketua, contoh kita ambil, kalau dalam konsep taktikal dan sebagainya, Panglima Angkatan Tentera mempunyai penasihat-penasihat segi berbagai-bagai kepakaran mereka. Mereka tahu tentang taktikal dan sebagainya. Begitu pihak polis pun tahu tentang bagaimana. Mereka ada pakar dalam bidang-bidang tersebut. Tahu macam mana kalau keadaan begini, macam mana cara mengatasi berbagai-bagai. Mereka orang-orang yang membina sistem ini, pasti mereka tahu. Ramai penasihat mereka. Jadi kenapa kita perlu berpalah begitu gini, sedangkan kita tak lalui, kita tak ikut sepenuhnya arahan itu?
Lalu kita katakan, oh arahan sistem itu gagal, sedangkan kita tak pernah nak letakkan kesalahan kepada diri kita. Bayangkan. Jadi tuan-tuan dan puan, sistem, tujuan sistem ini dibina adalah untuk memudahkan, mencari jalan bagaimana untuk mengatasi sesuatu perkara itu. Jadi jangan cepat kita menuding jari dan sebagainya. Okey tuan-tuan dan puan. Jadi sama-sama benda ini mesti melibatkan keseluruhannya. Bukan sebahagian-sebahagian pihak saja. Dia mesti melibatkan keseluruhannya untuk mematuhi segala sistem dan peraturan. Maka sistem itu akan berjaya. Kita letaklah sistem yang terhebat di dalam dunia ini sekalipun, tetapi ada di kalangan, ada pihak yang tidak mematuhi peraturan yang dibina oleh sistem itu, maka ia tidak akan berjaya. Janganlah kita nak tunding jari, janganlah kita nak mensalahkan pihak-pihak yang lain dan sebagainya.